Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Umaira akan membincangkan bab 2 fungsi kuadratik. Subtopik yang pertama, persamaan dan ketaksamaan kuadratik bagi silibus matematik tambahan KSSM tingkatan 4. Pada video kali ini kita akan menyelesaikan ketaksamaan kuadratik. Terdapat 3 kaedah yang boleh digunakan untuk menyelesaikan suatu ketaksamaan kuadratik, iaitu yang pertama lakaran graf, yang kedua garis nombor dan yang ketiga secara jadual. Jadi kita akan tengok kaedah lakaran graf terlebih dahulu. Kita pertimbangkan ketaksamaan kuadratik x tambah 1, x tolak 3 lebih besar sama dengan 0 dan x tambah 1, x tolak 3 lebih kecil sama dengan 0. Jadi untuk kaedah lakaran graf, langkah pertama adalah kita selesaikan persamaan kuadratik. Okey, kalau kita selesaikan persamaan kuadratik di sini, jadi kita dah selesaikan persamaan kuadratik. Kita dapat x sama dengan negatif 1, x sama dengan 3. Lakarkan graf y sama dengan x tambah 1, x tolak 3. Di sini kita tahu x tambah 1, x tolak 3 berasal daripada persamaan kuadratik secara amnya x kuasa 2 tolak 2x tolak 3. Jadi kita lihat perkali x kuasa 2 adalah 1, iaitu nilai A nya adalah 1, iaitu nilai positif. Bermaksud bentuk grafnya adalah senyum. Dan bentuk graf tadi kita akan memotong paksi x pada nilai x sama dengan 3 dan x sama dengan negatif 1. Jadi kita dah lakarkan graf di sini. Seterusnya tandakan dan tentukan julat nilai x pada lakaran tersebut. X tambah 1, x tolak 3 sama dengan 0, di mana y lebih besar pada 0, dan x tambah 1, x tolak 3 lebih kecil pada 0, iaitu y lebih kecil daripada 0. Okey, daripada lakaran graf kita tadi, kita dapati apabila y lebih besar pada 0, kita lihat di sini, okey, kita akan dapat kawasan ini. Okey. Dan lagi satu kawasan ini. Ini bermakna bila y lebih besar pada 0, nilai x kita lebih besar daripada negatif 3 atau lebih kecil daripada negatif 1. Dan apabila y lebih kecil pada 0, bila y lebih kecil pada 0, kita lihat paksi y, nilai yang lebih kecil pada 0. Di sini garis graf kita akan dapat kawasan graf di antara negatif 1 dan 3. Jadi kita tulis seperti ini. X lebih besar daripada negatif 1 dan lebih kecil daripada 3. Seterusnya kita lihat pula kaedah garis nombor. Langkah pertama sama, kita cari nilai x. Jadi kita dah lakukan sebentar tadi. X sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 3. Yang kedua, lukis garis nombor pada selai kertas dan kita highlightkan suatu garis nombor. Okey, yang pertama x negatif 1, yang kedua x sama dengan 3. Okey, dengan memilih nilai-nilai x yang memuaskan, x lebih kecil negatif 1, x lebih besar pada 3 dan x di antara negatif 1 dan 3 pada garis nombor itu, dan menggantikan dalam x tambah 1, x tolak 3, tentu dan sahkan julat nilai x apabila x tambah 1, x tolak 3 lebih besar pada 0 dan x tambah 1, x tolak 3 lebih kecil daripada 0. Jadi kita letakkan 3 kawasan di sini. Kawasan pertama adalah kawasan bagi x lebih kecil daripada negatif 1. Okey, kawasan di antara x di antara negatif 1 dan 3, dan kawasan x lebih besar daripada 3. Okey, untuk kawasan yang pertama, okey, x lebih kecil daripada negatif 1, kita pilih satu nilai. Katakan saya nak pilih x sama dengan negatif 2 yang memenuhi kriteria x lebih kecil daripada negatif 1. Okey, jadi kita pilih x negatif 2, kita gantikan dalam nilai seperti langkah kaedah kita sebentar tadi. Okey, dalam persamaan x negatif 2 tambah 1 darab negatif 2 tolak 3. Okey, apa yang kita dapat? Kita akan dapat di sini negatif 1 darab positif. Okey, negatif 1 darab negatif 5. Jadi negatif darab negatif, kita akan dapat suatu nilai positif. Jadi kita highlightkan positif di sini. Okey, untuk titik kawasan yang kedua, iaitu julat di antara negatif 1 dan 3, saya pilih x sama dengan sifar. Jadi apabila saya gantikan dalam persamaan 0 tambah 1, 0
kosong tolak 3, jadi kita ada positif darab negatif. Kita akan dapat titik ujian kosong ini kawasannya adalah negatif. Jadi untuk yang seterusnya, untuk kawasan yang ketiga, kawasan terakhir, iaitu X lebih besar pada 3, saya pilih X sama dengan 4. Jadi apabila saya masukkan nilai 4 tambah 1 darab 4 tolak 3, saya akan dapat suatu nombor bernilai positif, iaitu 5 darab 1, 5. Jadi kita ambil tata tanda dia, iaitu satu nombor bernilai positif. Jadi kesimpulan yang kita dapat di sini, untuk mendapatkan ketaksamaan itu adalah positif, kita akan dapat nilainya adalah X sama dengan X lebih kecil negatif 1 atau X lebih besar daripada 3. Untuk dapat nilai negatif, julatnya atau nilai negatif adalah Y lebih kecil daripada 0. Kita akan dapat X adalah lebih kecil daripada 3 dan X lebih besar daripada negatif 1. Kaedah jadual, kita akan salin dan lengkapkan jadual dengan tata tanda positif atau tanda negatif untuk setiap faktor persamaan kuadratik. Jadi kita letak yang pertama untuk X tambah 1, yang kedua X tolak 3, dan ini adalah untuk hasil darab kedua-dua pemfaktoran. Okey, jadi kita akan pilih kawasan kolom yang pertama, julat nilai X je untuk X lebih kecil daripada negatif 1. Okey, yang kedua X sama dengan negatif 1. Yang ketiga, X di antara negatif 1 dan 3. Okey, yang keempat, X sama dengan 3. Dan yang terakhir, X lebih besar daripada 3. Jadi, daripada jadual tadi, kita lihat di sini. Untuk X lebih kecil daripada negatif 1, katakan negatif 2. Kalau kita gantikan negatif 2 di sini, bila kita gantikan negatif 2 ke dalam nilai X, di sini kalau kita gantikan negatif 2 tambah 1, kita akan dapat negatif 1. Jadi kawasan ini adalah bernilai negatif. Okey. Jadi yang seterusnya, apabila kita pilih di antara X di antara negatif 1 dan 3, katakan saya pilih X sama dengan sifar. Bila saya gantikan X sama dengan sifar di sini, 0 tambah 1 akan dapat 1. Jadi 1 bernilai positif. Okey, jika kita pilih suatu nilai yang lebih besar daripada 3, iaitu katakan saya pilih 4, bila saya masukkan nilai di sini, 4 tambah 1, 5, juga akan dapat positif. Jadi saya telah tuliskan di sini supaya memudahkan para pelajar. Jadi yang kedua kita lihat, kalau X dengan negatif 3, bila kita pilih negatif 2, negatif 2 tolak 3 akan dapat negatif 5. Jadi tata tandanya adalah negatif. Okey, apabila kita pilih X dengan 0, 0 tolak 3, kita akan dapat suatu nilai negatif juga, iaitu negatif 3 contoh tadi. Apabila kita pilih X dengan 4, 4 tolak 3, kita akan dapat positif. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk hasil darab pemfaktoran, negatif darab negatif adalah positif, positif darab negatif juga negatif. Okey, positif darab positif adalah positif. Jadi kesimpulan dekat sini kita dapat apabila nilai Y-nya lebih besar daripada 0, nilai X-nya adalah Y lebih besar daripada 0 adalah nilai positif. Jadi nilai X-nya adalah X lebih kecil daripada negatif 1 atau X lebih besar daripada 3. Lagi satu, apabila Y bernilai negatif atau Y lebih kecil pada 0, jadi kita akan lihat hasil yang negatif. Kita akan dapat julat nilai X-nya adalah X lebih besar negatif 1 dan X lebih kecil daripada 3. Okey, daripada tiga kaedah tadi, kita dapat satu teorem bagi satu persamaan kuadratik dalam bentuk X tolak A, X tolak B sama dengan 0 dengan A lebih kecil daripada B. Okey, yang pertama, jika X tolak A, X darab X tolak B lebih besar pada 0, maka X adalah lebih kecil pada A atau X lebih besar daripada B. Okey, bermaksud kita tengok di sini lebih besar pada 0, iaitu kawasan Y lebih besar daripada 0. Okey, so sekiranya jika X tolak A darab X tolak B lebih kecil daripada 0, maka X lebih besar pada A dan X lebih kecil daripada B. Jadi untuk lebih memahami teorem ini, kita akan lihat contoh soalan. Okey, kita lihat contoh 5. Cari julat nilai X bagi ketaksamaan 2X tolak 1. X tambah 4 lebih besar sama dengan X tambah 4 menggunakan kaedah lakaran graf yang pertama.
Jadi mengikut kaedah lakaran graf tadi, kita akan cari terlebih dahulu nilai X. Jadi kita selesaikan persamaan ini. Okey, 2X tolak 1, X tambah 4 lebih besar pada X tambah 4. Jadi kita tukarkan kepada bentuk arm. X kita pindah kiri, 4 juga kita pindah kiri. Okey, kita akan dapat 2X kuasa 2 tambah 6X tolak 8 lebih besar sama dengan 0. Okey, diikuti kita akan dapat, kita ringkaskan di sini. Okey, kita ringkaskan persamaan ini sebab semuanya adalah boleh di faktorkan dengan 2. Kita akan dapat X kuasa 2 tambah 3X tolak 4 sama dengan lebih besar sama dengan 0. Jadi kita akan dapat nilai X nya adalah negatif 4 atau X sama dengan 1. Jadi yang ni para pelajar selesaikan menggunakan kaedah persamaan kuadratik atau teknik BFKR yang saya pernah beri dalam video sebelum ini. Okey, langkah kedua kita lakarkan graf. Kita dah tahu nilai X adalah negatif 4 dan X adalah 1. Bermakna di sinilah garis graf akan memotong paksi X. Dan nilai A kita adalah 2. Bermakna bentuk graf kita adalah senyum. Nilai C kita di sini adalah negatif 4. Bila kita ringkaskan, bermaksud graf akan memotong pintasan Y bersamaan negatif 4. Okey, jadi kita dah dapat lakaran graf kita di sini. Okey, seterusnya kalau kita lihat nilai kita, persamaan kita tadi adalah lebih besar daripada sifar. Bila lebih besar daripada sifar, bermaksud kita akan lihat paksi Y lebih besar pada sifar. Garis graf kita akan berada di kawasan ini. Okey, dan di sini. Okey. Jadi ini adalah nilai Y yang positif. Bermakna jawapan kita adalah, okey, kawasan ini adalah mewakili X lebih kecil sama dengan negatif 4 atau X lebih besar sama dengan 1. Di sini kita dapat lihat jawapan secara graf atau secara teorem sebentar tadi. Soalan ini lebih besar sama dengan 0 mematuhi teorem A. Kita akan dapat jawapan X lebih kecil pada A atau X lebih besar pada B. Jadi A kita di sini negatif 4, B kita di sini adalah 1. Jadi kita akan dapat jawapan. Okey, julat nilai X ialah X lebih kecil sama dengan negatif 4 atau X lebih besar sama dengan 1. Kerana soalan kita ada tanda sama dengan di sini. Okey, kita telah selesai menjawab contoh 5 menggunakan lakaran graf. Seterusnya kita masih lagi contoh 5. Okey, tetapi kita ingin selesaikan menggunakan kaedah jadual. Jadi kita buat jadual kita. Yang pertama kita letakkan X tambah 4. Yang kedua X tolak 1 dan pemfaktoran hasil darab dua pemfaktoran tersebut. Okay, kita letakkan julat untuk disebabkan kita tahu nilai X nya adalah 4 dan 1. Jadi X nya negatif 4 dan 1. Jadi kita letak kolom 1 adalah untuk X lebih kecil sama dengan negatif 4. Yang kedua untuk X di antara negatif 4 dan 1. Dan yang ketiga untuk X lebih besar pada 1. Jadi para pelajar di sini cikgu dah pilih satu nombor yang memenuhi kehendak julat nilai X. Okay, untuk X lebih kecil sama dengan negatif 4, saya pilih X sama dengan negatif 5. Untuk X di antara negatif 4 dan 1, saya pilih X sama dengan 0. Untuk X lebih besar sama dengan 1, saya pilih X sama dengan 2. Jadi kita pertimbangkan untuk yang pertama iaitu X tambah 4. Jadi apabila X sama dengan negatif 5, negatif 5 tambah 4, kita akan dapat negatif 1. Bermakna tanda-tandanya negatif. Okey, untuk X sama dengan 0, 0 tambah 4, kita akan dapat suatu nilai positif sebab kita dapat positif 4. Untuk X sama dengan 2, 2 tambah 4 juga positif. Jadi kita pertimbangkan pula untuk X tolak 1. Untuk yang pertama, sekiranya X negatif 5. Negatif 5 tolak 1, negatif 6. Kita dapat tanda-tanda negatif. Apabila X sama dengan sifar 0 tolak 1, kita akan dapat negatif 1. Bermakna tanda-tandanya adalah negatif. Okey, apabila X sama dengan 2, 2 tolak 1, kita akan dapat positif. Okey. Seterusnya kita lihat hasil darab pemfaktoran tadi. Jadi negatif darab negatif positif. Okey, positif darab negatif, negatif. Positif darab positif, positif. Langkah seterusnya kita lihat tanda-tanda soalan. Okey, oleh sebab X tambah 4, X tolak 1 lebih besar pada 0. Jadi para pelajar kena lihat di sini. Yang penting lebih besar daripada sama dengan 0. Jadi kita lihat lebih besar sama dengan 0 bermaksud kita nak lihat kawasan positif. Jadi kita ada dua kawasan di sini.
Okey. Jadi kawasan positif dalam jadual bermakna jawapannya adalah julat nilai X ialah X lebih kecil sama dengan negatif 4 atau X lebih besar sama dengan 1. Jadi saya harap para pelajar jelas bagaimana menyelesaikan ketaksamaan ini menggunakan kaedah jadual. Okey, seterusnya kita masih lagi menyelesaikan soalan yang sama menggunakan kaedah garis nombor. Jadi langkah pertama tadi menggunakan kaedah garis nombor, kita akan cari nilai X, iaitu X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan 1. Sama juga seperti kaedah sebelum ini, iaitu kita cari terlebih dahulu nilai X. Okey, seterusnya kita buat garis graf kita, iaitu dekat garis graf kita mesti ada kawasan yang pertama iaitu X negatif 4, kita tandakan, dan X sama dengan 1. Jadi kita boleh pecahkan kepada 3 kawasan di sini, iaitu kawasan X lebih kecil sama dengan negatif 4, X di antara 1 dan negatif 4, dan X lebih besar sama dengan 1. Jadi kat sini kita pilih suatu nombor yang memenuhi kejulat X. Okey, untuk X lebih kecil sama dengan negatif 4, kita pilih nombor X-nya adalah negatif 5. Jadi apabila kita masukkan dalam perfaktoran, okay, X tambah 4, X tolak 1, negatif 5 tambah 4, negatif 5 tolak 1. Okay, di sini para pelajar akan dapat, kalau secara calculationnya, okay, negatif darab negatif, di sini negatif 1, darab negatif 6, kita dapat positif 6. Jadi kita akan dapat suatu nilai dengan tata tanda positif. Okey, untuk kawasan di antara X lebih besar sama dengan negatif 4 dan X lebih kecil sama dengan 1, kita pilih X-nya adalah sifar. Jadi kita gantikan dalam persamaan, 0 tambah 4, 4, 0 tolak 1, negatif 1, 4 darab negatif 1, negatif 4. Bermakna tata tandanya adalah negatif. Untuk julat X lebih besar sama dengan 1, saya pilih titik ujian 2. Jadi kita gantikan dalam persamaan tadi, 2 tambah 4, 6, 6. Okay, 2 tolak 1, 1, 6 darab 1, 6. Bermaksud tata tandanya adalah positif. Jadi kita dah tentukan tata tanda nilai Y bagi ketiga-tiga julat nilai X di sini. Okay, seterusnya kita tengok soalan. Soalan adalah untuk lebih besar sama dengan 0. Maka julat X, kalau lebih besar sama 0, ini sama juga adalah nilai Y ya. Okey, bermaksud kita nak lihat kawasan Y lebih besar sama dengan 0. Atau dalam erti kata lain, nilai Y-nya adalah suatu nilai yang positif. Y lebih besar daripada 0, 0, 1 semua bernilai positif. Okey, bermaksud kawasan bernilai positif, kita highlightkan di sini kawasan ini dan kawasan ini. Jadi julat nilai X-nya ada 2, iaitu yang pertama X lebih kecil sama dengan negatif 4 atau X lebih besar sama dengan 1. Okey, kita boleh tulis jawapan akhir. Julat nilai X ialah X lebih kecil sama dengan negatif 4 atau X lebih besar sama dengan 1. Okey, sekian saja bagaimana menyelesaikan ketaksamaan kuadratik menggunakan 3 kaedah, iaitu lakaran graf, garis nombor dan kaedah jadual. Okey, saya ucapkan selamat maju jaya. Sekian, terima kasih.